Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok 5 perbezaan menjadi seorang jurutera dan seorang mekanik. Ada orang kata mekanik lagi bagus dari engineer. Ada pula yang kata engineer ni ada degree tapi repair kereta pun tak pandai. Ada yang kata mekanik buat kerja engineer dan ada yang kata engineer buat kerja mekanik, dan tak kurang pula yang terus tak tahu apa beza mekanik dengan engineer. Okey, jom kita tengok. Jadi perbezaan ni saya akan explain dari 5 perkara, iaitu education background, primary role dekat tempat kerja, problem solving skill, tanggungjawab dan juga training. Dan tak dinafikan, kadang-kadang job scope engineer dengan mekanik ni boleh overlap. Lagi-lagi dekat company yang tak boleh afford nak hire both engineer dengan mechanics. Baik, perbezaan yang pertama adalah dari segi education. Untuk menjadi jurutera dekat Malaysia ni, minimum requirement adalah kena ada degree dalam engineering. Tak kisah dalam mechanical, electrical, civil, chemical dan lain-lain. Bila dah ada degree, perlu berdaftar pula dengan Board of Engineers Malaysia. Barulah macam dapat lesen lah untuk praktis sebagai engineer. Tapi malangnya dekat tempat kita ni, ada je yang tak ada qualification ni, tapi job title dia engineer. Dan dekat Malaysia ni, quite common juga ada engineer yang sambung buat master's degree untuk tujuan specialization ataupun untuk naik pangkat. Untuk menjadi mechanics pula, kelulusan yang diperlukan oleh tempat kerja biasanya adalah sijil ataupun diploma. Dia bergantunglah pada requirement dekat tempat kerja. Dan dekat Malaysia memang banyak institution yang produce mechanics ni. Contohnya IKBN, Giat Mara. Tak silap saya dia punya banyak, sampaikan ada di bawah lebih dari satu kementerian. Waktu belajar pula, mechanics ni akan lebih didedahkan dengan hands on sebab skill ni memang diperlukan untuk kerja. Nanti saya akan cerita lagi pasal skill ni. Kalau engineer pula, bila perlukan degree nak kena masuk universiti, dan dekat universiti of course akan ada banyak theoretical study. Kalau mechanical tu nak kena belajar bendalih, pepejal dengan thermodynamics. Siapa pernah ambil kursus-kursus ni mesti trauma. Hands on tu tak banyak sangat selain dekat makmal. Dan ini membawa kepada perbezaan kedua, iaitu peranan di tempat kerja. Disebabkan engineer ni dia pandai teori, maka dia akan kerja dekat peringkat design untuk bangunkan produk tu, dan dia akan manage projek. Contohnya kalau company tu nak buat enjin, tukang design enjin tu tukang calculate material selection, calculate suhu, tekanan, tukang simulate dekat mana stress point dia, lepas tu adjust balik dalam CAD drawing, deal dengan supplier, kira cost, make sure project tu siap on time. Ini adalah tugas engineer. Boleh kata tugas engineer ni dia mula sebelum produk tu wujud, dan selepas produk tu dah wujud pula, ini yang perlukan kepakaran mekanik. Even nak buat produk tu pun, nak pilih tool untuk potong material yang dah dipilih tadi, mesin apa nak guna, feed rate material berapa nak pakai, nak sembuh air ke tidak masa cutting, nak make sure tolerance dia tepat ikut spek engineer tadi. Inilah kerja mechanics. Ada company siap bezakan lagi mekanik dengan technician, tapi beza dia taklah sebanyak perbezaan dengan engineer. Mechanics ni boleh kata macam technician yang bekerja dekat kereta. Kemudian bila produk tu dah siap, ada leaking ke, maintenance ke, ini pun tugas mechanics. Jadi anda nampak tak beza tugas engineer dengan mechanics? Sebab engineer ni dia design benda tu sebelum dia wujud. Jadi kerja engineer ni orang tak nampak sangat tau. Orang nampak kerja mekanik sebab yang servis dengan repair kereta kita tu bukanlah engineer tapi mekanik. Okey, perbezaan ketiga pula antara engineer dengan mechanics adalah problem solving skill. Untuk ni engineer dan mechanics masing-masing ada kekuatan dia. Kalau ada design problem, ini memerlukan kepakaran dari segi teori. Dan sebab engineer yang belajar teori masa dekat universiti dulu, maka engineer akan solvekan masalah ni dan reiterate balik dekat design stage, so that bila ada produk baru keluar, tak akan ada lagi masalah tu. Mechanics pula kekuatan dia adalah fixing existing product. Kalau kata enjin contohnya, dah siap, dah masuk production, engineer tak boleh buat apa-apa dah dekat enjin tu.
Dia hanya boleh improve untuk next production saja. Jadi kalau ada yang tak kena dengan enjin yang dah produce tadi, mekanik je lah yang boleh baiki. Ada saya pernah nampak t-shirt kata mekanik ni kerja dia membetulkan kesilapan engineer. To some degree statement ni ada betulnya juga. Tapi benda ni, especially benda mechanical, mesti ada wear and tear. Tak kira kereta ke, jambatan ke, bangunan ke, benda ni mesti nak kena maintain. Maknanya tak kiralah engineer tu buat silap atau tak buat silap, memang ada je demand untuk good mechanics dan technicians di seluruh dunia. Okey, sebelum kita tengok perbezaan keempat, kalau anda berminat nak tahu segalanya tentang enjin kereta, saya ada sediakan lebih 50 video dan 5 jam konten untuk anda layan dan faham segalanya tentang enjin kereta. Dan anda boleh tengok dekat mana-mana saja dan pada bila-bila masa saja. Segala sistem dalam enjin tu, segala komponen enjin, contohnya macam ni ada ECU. Saya siap ajar lagi macam mana nak guna multimeter ni untuk check voltage dekat dalam kereta kita. Dan banyak lagi komponen-komponen lain, semuanya saya ambil daripada enjin sebenar. Enjin ni kita ambil dari enjin Honda Jazz untuk buat kursus ni. Jadi link untuk join saya letak dekat bawah dan sekarang ni masih ada 60% diskaun. Okey, perbezaan keempat pula antara engineer dengan mechanics ni adalah tanggungjawab ataupun responsibility. Pendek kata, kalau buat silap, siapa yang akan bagi company lagi banyak kerugian? Baik, disebabkan engineer ni dia tukang design produk tu dan mechanics ni lebih kepada nak hands on untuk maintain benda tu. Kalau engineer yang mess up, memang mendatangkan lebih kerugian, bukan setakat pada company tapi juga pada customer dan klien. Anda pernah dengar kereta kena recall kan? Memang company rugi besar. Most likely masalah recall ni kalau bukan vendor punya kerja, memang engineer ada buat mistake waktu design stage. Sebab tu dekat engineering firm biasanya akan ada seorang engineer buat design dan design ini akan disemak oleh engineer lain pula. Ada 3-4 engineer akan double check design ni. Ada yang buat simulation lagi nak tengok design ni boleh tahan ke tidak. Lepas tu pergi dekat manufacturing pun kena check lagi. Bila dah siap pun ada QC lagi. Itu yang jarang berlaku mistake bila barang dah keluar dari production line dan sampai ke customer. Tapi sometimes mistake ni berlaku dan kesan dia memang teruk. Untuk mechanics pula, especially dekat bengkel-bengkel kereta contohnya, kalau dia buat hal, satu klien tu lah yang kena. Dan kalau klien tu marah dekat bengkel, bengkel tu lah yang kena. Jadi rosaklah reputation. Cuma tak adalah efek dekat semua kereta. Kereta tu je yang problem. Kalau engineer tadi, kalau dia buat mistake, satu batch kereta tu mungkin beribu-ribu unit nak kena recall balik. Baik, perbezaan kelima antara engineer dengan mechanics ni adalah cara diorang training on the job. Tadi educational background dah lain kan? Training ni maksudnya macam mana diorang get better sewaktu tengah bekerja. Of course, makin lama diorang bekerja, makin banyak experience dan makin baguslah hasil kerja mekanik dengan engineer ni. Tapi dari segi upskilling, kalau mekanik contohnya, biasanya bengkel akan hantar pergi training dekat luar. Contohnya training baiki gearbox ke, kalau mekanik dia tak pernah buat CVT, dia hantarlah pergi bengkel CVT. Kalau tak pandai DCT, pergilah hantar bengkel belajar DCT. Yang penting jangan buat eksperimen dekat kereta orang. Sebab kita hantar kereta pergi bengkel untuk diorang baiki kereta kita, bukannya untuk diorang belajar dari kereta kita. Lagi-lagi sekarang ni dah masuk era hybrid dengan EV. Lagi cepat bengkel-bengkel dekat Malaysia ni upskill pekerja diorang, lagi bagus. Kalau tak, makin lama makin sikit kereta yang mekanik ni ada kemahiran untuk repair dan sampai satu masa dah tak boleh nak baiki kereta dah. Last sekali, service center yang kaya. Untuk engineer pula, training dia lebih kepada professional certification. Kalau dia terlibat dengan material selection, mungkin dia akan buat masters pasal corrosion atau apa-apa sertifikat pasal material teknologi dan sebagainya. Maknanya dia akan gali lagi dalam pasal teori tu untuk sentiasa improve barang yang dia design tu. Jadi anda nampak tak? Sebenarnya tak boleh nak cakap engineer lagi bagus atau mekanik lagi bagus sebab kedua-duanya ada demand. Dan tak ada orang boleh specialize dalam kedua-dua bidang ni. Biasanya orang akan pilih satu dan be the best dekat kerja dia. Jadi kalau anda nak pilih antara mekanik dengan engineer, buatlah pilihan bergantung kepada minat anda.
Yang penting kerja sungguh-sungguh, barulah rezeki tu diberkati. Dan kalau nak tambah ilmu anda tentang enjin, jemput klik link kepada kursus enjin Zero to Hero dekat bawah. Jemput tonton, banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.